Cikgu, SPM ni tak penting ke? Ramai tanya soalan ni kat cikgu. Tapi sebenarnya SPM ni penting guys. Kalau awak rasa SPM ni macam tak payahlah, nak tahu kenapa penting, ni tengok video ni. Kita tengok Abang Akil awak cakap apa. Okey, dipersilakan duduk. Jemput-jemput, rumah terbuka. Tak adalah. Okey. Alright. So, kita disebabkan oleh kekangan masa, boleh buka facial tu letak atas meja untuk yang nak bercakap dulu ke semua yang dah buka. Okey. Yang tak bercakap lagi tak payah buka lagi, kejap lagi kita buka. Okey. So, disebabkan oleh kekangan masa, so cikgu nak mempercepatkan. Kita start dengan Akil. Okay, so Akil, perkenalkan diri, nama, sekolah, negeri mana, asal negeri mana, and then aliran apa. Okay. Dia lambat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Danish bin Hasrun. Saya bersekolah di Kolej Islam Sultan Alam Shah Kelang. Saya asal Pulau Pinang dan menetap di Putrajaya. And then saya aliran Sains Tulen. Aliran Sains Tulen. Sekolah mana tadi? Kolej Islam Sultan Alam Shah Kelang. Oh, Kisas. Yes, okay. Kisas. Sekolah Kisas, duduk dekat Putrajaya. Putrajaya. Asal Pulau Pinang. Asal Penang. Penang. Okey. Kampung? Kampung dekat Penang. Kampung kat Kedah. Banyak betul dia punya negeri dia tu. Okay, so Akil, aliran Sains Tulen. Okay, so Akil macam mana first time jumpa ataupun kenal PTTI ni? Tahun bila? Tahun waktu form 5 ke waktu form 4? Okay, basically saya kenal PTTI ni start last year, bulan 4. Bulan 3. Bulan 3. Waktu tu, bulan 3 tu saya join FB Live. Waktu tu FB Live teacher sebelum PKP ke selepas? Waktu tu sebelum PKP. Waktu tu saya duduk asrama, saya bawa phone. Saya bawa phone dia buka FB. Boleh bawa phone kita curi-curi. Curi-curi. Cikgu dia ada tengok ni. Tak ada. Okay, lepas tu saya curi bawa and then saya buka FB. Dan kebetulan waktu tu FB tu ada live teacher Atiah waktu tu. And then saya start lah tengok dari situ. And then bila saya tengok cara teacher Atiah ajar, saya tengok cara teacher Atiah cuba orang kata cuba nak terapkan ilmu kat kita semua. Saya rasa macam bio jadi senang. Sebab basically saya rasa bio antara tiga-tiga fizik, bio, kimia, bio paling susah. Sebab bio yang menghafal, saya tak suka menghafal. Kamu suka apa? Mengira? Saya lagi suka mengira, math, matematik, kimia, fizik. So waktu sebelum kamu tengok FB Live tu, dan sebelum kamu bawa phone ke asrama tu, tak ada. So kamu macam subjek bio ni macam susah? Rasa macam susah sikit lah nak berbanding dengan 3 subjek lain. Kalau waktu form 4 tu markah dia berapa? Waktu form 4 saya B+. B+ tu payah lah. Sebab kawan-kawan saya semua A+. A+, A-, A+, A-. Oh, subjek lain? Subjek lain. Tapi yang ni je yang B+. Yang tak A, MAT, bio dengan kemis dulu. MAT, bio, kemis. Okay. So bio dapat? B+, MAT, C tak silap. C waktu form 4. Kemis C juga. Kemis C. Walaupun saya rasa kemis macam saya okey, tapi tu tak C juga waktu tu. Tapi kamu cakap tadi bio yang susah. Bio susah, tapi bio B. Tu pelik je. Macam switch pula. Okey, tak apa. So bila dah dengar apa yang teacher ajar tu semua, so jadi macam mana? Jadi saya rasa macam nak belajar bio tu lagi senang sebenarnya. Dia macam jadi minat lah. Jadi minat lagi lah untuk bio. Okey, lepas tu apa yang kamu buat? Saya buat, okey. Sebenarnya PTTI ni saya start kenal, yang saya start betul-betul kenal bulan 3 tu lah. Tapi saya start dengan macam ura-ura lah daripada kawan-kawan saya. Sebab kawan-kawan saya join bulan 12 waktu form 4 2019. Ada satu seminar NAS kalau tak silap. NAS kan? NASCO. Waktu 2019 tu, and then saya tengok diorang join macam best je. Tengok diorang duduk dalam hall yang besar. Lepas tu belajar pun cikgu duduk atas pentas. So bila bulan 3 tu, bila bulan 3 yang waktu saya start kenal tu, saya rasa macam apa kata kalau aku join next seminar waktu cuti tu. Waktu cuti tu kan ada CAS kan. Saya nak join CAS. Bila tutup PKP. And then CAS kita buat online. Waktu start online tu lah saya rasa macam waktu tu ada kimia, bio, kimia, MAT dengan bio lah waktu tu.
And then bila saya nampak Cikgu Fana mengajar, waktu tu memang saya rasa macam kimia sangat senang ni. Sangat senang kimia ni. And then Maksudnya sebelum tu kamu tak pernah buka YouTube macam saya tadi tak pernah diorang buka. ni buka YouTube apa semua. kamu tak Saya buka lah. FB Live tu pun bulan 3 tu. So waktu tu saya just dengar-dengar je PTTI tapi saya tak pernah try nak tengok. And then bila start daripada KAS tu lah saya rasa macam wow, boleh lah aku nak join lepas ni. And then saya join direct SOP bulan 4. And then waktu SOP tu lah saya belajar dengan saya belajar dengan Cikgu UK waktu tu. KAS pun Cikgu UK tapi waktu KAS tu dia tak lama macam SOP. SOP lama lagi. And then bila belajar dengan Cikgu UK tu rasa macam wow, aku punya AppMat rasa macam dah senang. Tapi bila belajar Cikgu UK dia jadi lagi senang. Lagi senang. Lagi senang. Dulu macam senang. Sekarang ni memang senang. Dulu sekarang memang senang tapi tak AA kak. Tak A juga. Tak A juga. So bila last exam kamu bila? Last yang exam saya dapat markah? trial SPP bulan 10. Bulan 10. Bulan Okay. 10. So yang tu dapat macam mana? Waktu tu AMAT still tak A lagi. Tapi alhamdulillah lah bio, physics, chemist A waktu tu. Okay. And then so total berapa A? So total 9. 9 A. And then saya B. 1B, 1C. 1B, 1C. Alright. Bagi tu bukan sikit. Okay. And then bila dah join PTTI tu sampai habis lah, sampai Selekor. Sampai Selekor. Saya start waktu tu OTC 4, 5, 6, 7 and then waktu 7 tu kan dah masuk sekolah. So saya stop sekejap. And then ada satu berlaku kat saya. Saya kena cuti sebulan. Lepas cuti sebulan pada asrama tu, waktu tu saya start join 7, 8, 9, 10 sampai Selekor. Maksudnya mula-mula nak stop? Mula nak stop bulan 7 dah sebab dah masuk sekolah. Lepas tu kalau nak bawa phone pun lebih kurang macam orang kata apa, kelas pun dah pack waktu tu. Nak tengok pun macam tak ada masa. So saya nak stop lah waktu tu. Tapi tiba-tiba saya dapat cuti sebulan sebab adalah benda berlaku waktu tu. Okay. And then masuk balik sekolah bulan 8, saya rasa macam boleh proceed ni. Proceed je lah sampai habis. Sampai habis. Sampai bulan 3. Alright. So kalau Akil boleh share dengan adik-adik KSSM ni, belajar dengan PTTI ni, apa yang Akil percaya kena buat ataupun something yang maksudnya kalau jadi je student ataupun pelajar PTTI, apa satu benda yang kita kena follow? Ni Akil sendiri tak ada PTTI, tak ada guideline ni, tapi Akil sendiri percaya macam mana? Okay, bagi saya ataupun nak belajar lah, kalau Akil percaya nak belajar ni kena buat macam mana? Okay, first kali kalau kita nak belajar, kita kena ada niat. Niat dan azam. Sebab semua benda kita kena ada azam. And then azam tu tak guna kalau kita tak ada effort, betul? So nak katakan effort ni adalah benda yang akan menggerakkan kita capai apa benda kita tu. Macam saya sendirilah. Saya sendiri waktu awal-awal form 4 saya tak belajar. Main-main dia, kerja main dia, main and then tengok result pun tak berapa nak bagus waktu tu. Faham? And then start form 5 tu ada kesedaran. And then bila saya fikir balik, waktu form 4 dah target SPM nak straight A+. Tapi tengok effort tak macam budak straight A+. Rasa macam biasa-biasa je effort waktu tu. And then bila start form 5 tu saya rasa macam aku kena buat satu benda yang boleh nampak yang aku ni nak capai apa yang aku nak. Sebab apa nak capai straight A+ tu? Sebab apa nak capai? Okay, basically kalau jawapan yang klise. Klise sebab mak ayah. Mak ayah kita yang dapat tak kerja lah. Yang tak klise saya nak tunjuk kat diri saya yang walaupun orang kata apa, walaupun saya tak pernah dapat straight A sebelum ni. Saya tak pernah langsung dapat straight A. UPSR, PT3 tak pernah straight A. Walaupun sebelum ni kita tak pernah dapat straight A, kita tak pernah nak dapat result macam kawan-kawan kita, tapi tak semestinya yang tu starting off kita takkan dapat straight A sampai bila-bila. Faham? Itu saya nak tunjuk sebenarnya. Ada ke sesiapa yang cakap ke? Tak ada pun sebenarnya. Saya cakap di sini ya. Saya cakap diri sendiri. Okay. So bila lepas tu dah belajar, balik kepada yang tadi, kena ada azam, kena ada usaha. Yes. Okay, yang tu dalaman lah. Kalau dari segi luaran dia kena ada apa? Segi luaran, apa? Okay, dari segi luaran, of course kita kena study. Study tu macam mana nak kena, sebab dia orang nak tahu macam mana nak study, nak start kat mana, buat apa? Okay, basically untuk yang semua yang dah form 5, untuk kita study kita kena start from the beginning. Kalau contoh macam kita tak faham form 4, tak apa. Kita tinggal dulu form 4. Sebab of course nanti benda tu kita boleh recap dengan cikgu-cikgu. Kalau macam yang semuanya tengah join PTTI kan sekarang follow the syllabus. Yang mana form 5 mesti akan belajar subjek form 5 dulu. Tak apa. Nanti bila dalam sesi pembelajaran kita, cikgu-cikgu PTTI, cikgu Fana, cikgu Rashid dan cikgu K, Teacher Atiah, diorang akan recap balik. Recap dengan orang kata apa, ulang berkali-kali sampai kita faham. Walaupun benda tu kita rasa macam basic, tapi diorang akan ulang bagi nampak macam benda tu betul-betul basic.
bagi kita faham, bagi kita tahu macam mana nak buat. So untuk mereka yang di luar sana rasa macam stres nak study, form 4 pun tak cover lagi, especially form 5 lah nak ambil SPM. Tak cover lagi form 5, tak cover lagi form 4, form 4 pun korang tak faham, tak apa, don't worry. Follow PTTI sampai habis, sampai selekuh nanti, sampai nak SPM follow je. Nanti lama kelamaan korang akan rasa macam wow, aku tak pernah belajar form 4 tapi macam mana aku boleh faham form 4 tu. Saya rasa macam tu. Magic. Saya rasa macam tu sebenarnya. Okay, faham. So maksudnya tu jalan mudah lah. Jalan mudah dia follow je. Apa yang follow, PTTI suruh buat, kau buat je. Terbaik. Tapi kalau kita nak dapat yang terbaik, kita kena ada double effort lah. Kalau PTTI suruh buat ni mungkin, kalau contoh macam Cikgu K suruh buat, okay, awak buat latihan ini 10 muka surat contoh, 10 soalan. And then awak try lah buat dalam 10 ke 15 soalan, 20 soalan untuk tambah effort awak. Biar kita tak faham. Yang penting kita cuba. Walaupun tak faham satu apa pun, tapi cuba. Sebab lama kelamaan, benda yang kita tak faham tu kita akan faham juga. Kalau kita cuba. Maksudnya at least kalau kita ada benda yang kita tak faham, so kita tahulah dekat mana kelemahan kita. Kita tahu kat mana. Kan? Kalau kita tak buat lebih, maksudnya kita tahu takat tu je lah. Maksudnya kita akan dapat apa yang kita buat tu je lah. Faham. Okay, so bagus ni perkongsian daripada Akil. Nanti kita buat live lagi dengan Akil. Banyak benda nak tanya ni. Okay, so last advice kepada student-student. Student form 4, form 5. Form 4, form 5 KSSM. Diorang dah tukar syllabus. Korang adalah the last batch KBSM dan the legend. Sebab korang ambil SPM tahun berikutnya. Kau tak ambil tahun tu. Okay, apa last advice? Okay, last advice. Okay, untuk form 4, form 5 KSSM yang tengah tengok ni. Okay, belajar rajin-rajin. Korang kena tetapkan target. Target tu bukan sekadar target. Cuba sedaya upaya, letak effort, full effort untuk capai target awak. Sebab awak kena tahu, SPM ni walaupun orang kata bukan segala-galanya, tapi di SPM ni start ni journey awak untuk awak belajar di universiti, untuk awak ambil kuasa awak minat, untuk awak tempah kerjaya awak pada masa yang akan datang. Dan SPM ni jugalah yang akan tentukan kebanggaan mak ayah awak terhadap awak. So belajar rajin-rajin. Jangan malas. Jangan malas macam aku pula. Okay. Jangan malas-malas. And good luck for your SPM. Harap-harap nanti boleh jumpa live lah dengan korang. InsyaAllah. Macam power lah Akil ni. Dia macam ni. Jangan malam-malam macam aku pula. Alright, terima kasih Akil. Bagi tepukan dekat Akil.